Ya. InsyaAllah kita mulakan pengajian hadis kursi malam ni dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazaba al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya dengan Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa taat padaku dia masuk syurga, dan barang siapa yang tidak taat padaku maka dia termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Yang saya hormati tuan-tuan imam kita lah, yang biasa jadi imam kan, Ustaz Azhar ada, Ustaz Zamri ada. Seluruhnya yang saya hormati pengurusi surau, jawatankuasa surau, sidang jamaah muslimin yang saya hormat sekalian. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur wa ta'ala kena dapat bersama sekali lagi malam ni untuk kita menyambung kuliah kita, kuliah hadis 40, betul ya? InsyaAllah. Muka surat apa tu? 79. Keadaan roh mukmin dan kafir. Okey. Kita masih dalam pembahasan bab kematian. Kitabul kematian atau bab kematian lah. Hadis yang kita dapat kongsikan malam ini ialah sebuah hadis yang terima daripada Abu Hurairah. Riwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, iza kharajat ruhul mukmin, iza kharajat ruhul mukmin talaqqaha malakani yas'idaniha. Talaqaha malakani yus'idaniha. Qala Hammadun. Qala Hammad. Ini nama orang lah. Fazakara fi tibi ri'iha wa zakara al-miska
qala yaqulu ahlus sama' ruhun tayyibah ja'at min kibalil ardi sallallahu alaihi wa ala jasadin kunti ta'murinahu fayantaliqu bihi ila rabbih azza wa jalla summa yaqulu intaliqu bihi ila al-akhir al-ajal qala wa innal kafir idza kharajat ruhu qala hammadun wa zakara min natniha wa zakara la'nan wa yaqulu ahlus sama' ruhul habis ja'an min kibal ardi qala fa yaqulu intaliqu bihi ila al-akhir al-ajal qala Abu Hurairah faradda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam raitatan kanat alaihi ala anfihi hakaza. Rawahul Muslim. Hadis riwayat pada Imam Muslim, tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan, iza harajat ruhul mumin, apabila keluarlah ruh orang yang beriman, talaqaha malakani yusidaniha, lalu dibawa kepadanya oleh dua malaikat. Kan? Dibawa naik ke langit. Talaqaha, ditemukan akan oleh dua malaikat. Yusidani, lalu dibawa naik ke langit. Dibawa pada dua malaikat dan roh itu dibawa naik ke langit. Qala Hammad, berkatalah Hammad. Mungkin yang merawikan hadis lah, termasuklah, ataupun orang yang bertanya dengan dia. Fazakara min tibiriha, lalu disebutkan berkenaan dengan baunya yang wangi. Disebutkan pula tentang roh tadi mempunyai bau yang sangat wangi. Wa zakara al-miska, ada yang menyebutkan bahawa wangi itu seperti wangi kasturi lah, seperti kasturi wangi dia, sangat harum, sangat wangi lah, macam tu. Itu roh orang yang beriman. Qala, berkata ya, wa yaqulu al-sama', kena berkata ya, berkatalah pula sekalian ahli langit, penduduk langit, rohut taibah ja'an min kibalil ardi, roh ini merupakan roh yang baik. Ini roh yang baik yang datang daripada muka bumi ataupun daripada bumi lah. Sallallahu alaihi oleh itu Allah Ta'ala bersalawat ke atasnya. Wa ala jasadin, dan di atas jasadnya yang kamu menetap di dalam dia. Mana diberikan selawat atas ni roh tadi dan kepada jasadnya yang masih di bumi. Kunti ta'murinahu, yang mana jasadnya itulah tempat dia duduk dululah. Roh tu duduk kat jasad kan. Roh kan duduk kat jasad. Jadi maknanya yang baik tu roh dia, jasad dia pun baik jugalah. Kerana roh tu duduk kat jasad yang baik. Kalau jasad baik, maka roh pun jadi baik. Kalau jasad jahat, roh pun jahat. Fayantaliqu bihi ila rabbih azza wa jalla. Lalu apa yang berlaku tuan? Lalu roh tadi pun dibawalah ke tempat terakhir, mana tempoh di barzah sehinggalah hari kiamat. Intaliqu ila akhir ajal, lalu dibawalah kepada akhir ajal. Mana akhir ajal ni? Tempoh yang terakhirlah di barzah sehinggalah pada hari kiamat besok. Tinggallah kiamat macam tu. Ini terdapat dalam hadis inilah. Sebenarnya berkenaan dengan roh-roh yang keluar daripada jasad ni ada berbagai-bagai riwayat. Sama ada orang beriman ataupun tidak beriman. Kemudian wa innal kafira idza kharajat ruhu qala al-hammad. Kemudian sesungguhnya roh orang kafir pula apabila dia keluar daripada jasad dia, qala hammad, berkatalah Hammad tadi. Kan mungkin orang yang bertanya ataupun orang yang berbicara berkenaan hadis ini. Wa zakara min nathiha, lalu disebutkan tentang busuknya bau roh itu. Wa zakara la'nan, dan disebut pula tentang laknat yang diterima lah.
laknat yang terima terhadap ruh tadi. Wa yaqulu ala sama', kemudian berkatalah sekalian penduduk langit, ruhuhu khabisah ja'at min kibril ardi. Inilah dia ruh yang jahat yang datang ia daripada pihak bumi. Inilah ruh yang jahat yang datang daripada pihak bumi. Qala fayaqulu, kemudian berkata ia, maka berkatakan orang, intaliku ila bihi ila akhir ajal. Intaliku bihi ila akhir. Bawalah roh tadi kepada satu tempat, tempat dan masanya dan tempohnya, maknanya as-sijin, ke neraka sijin, dan di situlah dia tinggal sehinggalah berlakunya kiamat. Qala Abu Hurairah, berkatalah Abu Hurairah, faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu pun meletakkan pakaian tebal kepunyaan baginda Rasulullah ke atas hidungnya. Faradda Rasulullah muritatan kana alaihi ala alfihi hakaza. Lalu Rasulullah SAW meletakkan pakaian tebal kepunyaan baginda di atas hidungnya seperti ini. Mana dia ambil kain tebal tu letaklah ke hidung. Mana sebagai isyarat lah, bau busuk lah. Bau busuk ya daripada ruh tadilah macam tu. Tuan-tuan, ini hadis ini nak menceritakan kepada kita tentang alam ruh ataupun alam barzah lah. Yang mana terdapat perbezaan di antara ruh-ruh orang beriman dan orang yang tidak beriman pada Allah. Yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dirupakan dia punya bau tu sangat wangi, sangat harum. Sehingga ada yang mengatakan bahawa setiap daripada penghuni-penghuni langit itu semuanya mengucapkan selamat datang kepada dia, ahlan wa sahlan kepada dia lah. Contohnya terdapat dalam kitab, tuan-tuan lihat dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umul Akhirah. Tazkirah pada menyatakan kelakuan orang yang telah mati dan juga urusan-urusan akhirat. Menyatakan di situ bahawa apabila malaikat maut telah mencabut nyawa seorang yang mendapat kebahagiaan, maka nyawanya dibawa oleh dua malaikat yang berwajah rupawan, berpakaian indah dan beraroma harum. Ada dua malaikat yang menunggu. Malaikat maut lain, malaikat maut cabut nyawa. Bila malaikat maut dah cabut nyawa tu, diserahkan kepada dua malaikat tadi. Mereka membungkusnya dalam satu kain sutera seukuran batang pohon kurma, seukuran batang pohon kurma. Dia punya panjang dia lah bungkusan tadi. Kemudian sosoknya tetap sebagai manusia yang tidak alih akal, hilang akal maupun ilmu yang telah dibolehinya di dunia. Pada masa dicabut akan roh tadi, jadi orang itu mengetahui, si mati itu mengetahui tentang keadaan malaikat itu yang datang pada dia. Jadi akal ni masa itu tidak dihilangkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia mengetahui siapa yang datang pada dia. Macam mana bentuk malaikat yang datang kepada dia. Dia mengetahui keadaan tersebut. Kemudian para malaikat membawa nyawanya naik ke angkasa. Selama dalam perjalanan, nyawa tadi akan melewati umat-umat yang telah terdahulu dan generasi-generasi terdahulu, bagaikan belalang yang tersebar, sehingga akhirnya mencapai langit yang paling rendah. Jadi bila roh tu dah dibawa oleh malaikat tadi, jadi dia akan melalui lah roh-roh orang-orang yang telah meninggal dunia yang sebelumnya. Roh siapa yang telah meninggal dunia sebelum tu? Jadi roh yang baru mati itu dia akan melewatilah roh-roh tersebut. Maka ketua rombongan pun mengetuk pintu langit, pintu yang pertama. Lalu dikatakan kepada dia, siapa ini? Siapa roh yang dibawa ini? Maka dia berjawab, malaikat pun menjawab, namanya As-Salsail. Nama malaikat tu Salsail.
Dan ini yang kubawa adalah si Fulan bin si Fulan. Sambil menyebutkan nama yang paling baik. Lalu malaikat tadi menyebut nama roh itu. Siapa roh ni? Dia sebut namanya dengan nama yang terbaik ketika di dunia. Dan nama itu nama yang paling disukai. Maka penjaga langit, pintu langit pertama berkata, sebaik-baik si Fulan, sebaik-baik nama ialah si Fulan, kerana dia tidak ragu dalam keyakinan. Jadi yang sebaik-baik ini, sebaik-baik nama ini ialah nama si Fulan lah. Jadi malaikat itu memujilah roh yang datang tadi. Kemudian sampai pula rombongan ke langit yang kedua. Lalu malaikat itu berkata, malaikat yang menjaga pintu langit berkata, siapakah kamu? Man anta ataupun man antum? Ni semua siapa ni? Lalu dijawab tadi, sebagaimana yang macam tadilah. Inilah roh si Fulan si Fulan. Disebutlah nama yang terbaik ketika hidup dalam dunia dahulu. Lalu penjaga pintu langit pertama, ahlan wa sahlan, selamat datang. Dia ni selalu menjaga solat, dengan semua kewajipan yang lain dia jaga. Lalu diucapkan kepada dia, ahlan wa sahlan, selamat datanglah. Mana ucapan yang terbaik lah kepada roh tadi. Kemudian mereka dibawa kepada langit yang ketiga. Sampai langit ketiga, jadi malaikat yang menjadi ketua bawa roh tadi, dia akan ketuk pintu langit. Macam tadi jugalah. Kemudian malaikat yang menjaga pintu langit pun tanya, roh siapa ini? Lalu malaikat pun berkata, malaikat yang bawa roh itu, inilah roh si Fulan bin si Fulan. Si Fulan bin si Fulan. Maka disebutlah namanya yang terbaik ketika hidup dalam dunia. Maka diucapkan pada dia, ahlan wa sahlan, sama juga. Dia ni selalu menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia ni bukan orang bakhil, dia ni bukan orang kedekut, roh ni. Jadi diberikan puji-pujian pada dia. Kemudian sampai pada langit yang keempat. Sampai langit keempat macam tu juga. Ya, malaikat jadi ketua tu, ketuk pintu langit, dan ada penjaga khazin. Malaikat khazin ni yang penjaga pintu langit pun tanya jugalah. Mana setiap kali sampai pada langit akan ditanya. Mana pintu langit tidak akan dibuka sehingga dia beritahu siapakah malaikat ini, siapakah roh ini. Bila dah beritahu, oh ni malaikat, ni roh ini, lalu dikatakan pada dia, ahlan wa sahlan. Dia ni selalu menjaga puasa. Dia berpuasa dengan sebaik-baiknya. Dia menjaga mulut dia, anggota dia, daripada bercakap benda-benda yang sia-sia, benda-benda yang lara-lara, bukan-bukan. Ketika dia berpuasa, ketika hidup dalam dunia. Macam itulah. Pada langit yang ketiga, yang kelima. Langit kelima pun sama juga. Ucapan yang sama juga. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Dia telah menunaikan kewajipan haji. Dan dia pergi haji itu, dia tidak ada perasaan riak, sam'ah, sombong dan sebagainya. Dia buat haji itu lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sampai pada langit yang keenam pun begitu juga. Soal jawab yang sama juga, antara malaikat yang menjaga pintu dengan malaikat yang membawa roh. Malaikat yang membawa roh. Dan kalau roh tu baik je tadi, maka dikatakan ahlan wa sahlan, selamat datang. Demi jiwa yang baik. Kan roh ini ataupun jasadnya dulu selalu melakukan bakti kepada dua ibu bapa dia. Selalu buat baik dengan mak bapak, taat pada mak bapak dia. Lalu dibukakan pintunya. Kemudian pada langit yang ketujuh, sama juga persoalannya. Dialog yang lebih kurang sama dengan dialog dengan pintu-pintu yang sebelum tadi. Lalu diucapkan selamat datang. Dia ni banyak beristighfar, selalu bersedekah secara diam-diam, dan selalu menjaga anak-anak yatim dan buat kebajikan kepada anak-anak yatim. Lalu dibukakan pintunya. Kemudian lepas tu lewatlah rombongan tadi sehinggalah sampai kepada Suradiqat Al-Jalal, nama dia. Suradiqat Al-Jalal maksudnya kemah-kemah keagungan. Lalu ketua
rombongan tadi, bawa roh tadi mengetuk pintu. Lalu ditanyakan kepada dia, siapa kamu? Maka dia jawab seperti yang tadilah. Mana dia melewati daripada langit yang ketujuh dah. Lalu dikatakan padanya, ahlan wa sahlan, ini ruh hamba yang baik dan jiwa yang baik. Dia ni banyak beristifat kepada Allah. Dia banyak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Dan dia ni juga selalu memuliakan orang-orang yang miskin, orang yang fakir dan sebagainya. Lalu mereka terus berjalan dan bertemu dengan para malaikat. Semuanya senang menerima kedatangannya dan menyalaminya. Jadi malaikat-malaikat tu suka sangat dengan kedatangan roh tadi, dan mereka pun bersalamlah dengan roh tadilah. Sampailah kepada Sidratul Muntaha. Lalu diketuk pintu Sidratul Muntaha. Dan ditanyakan seperti soalan yang sama juga. Setelah itu maka dia ucapkan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, amalnya soleh, ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Lalu dibukakan pintu lagi. Fahamlah, betul lah. Berterusanlah begitulah, betul-betul lah. Baik, Kemudian mereka melewati lautan api. Kemudian melewati lautan cahaya. Kemudian melewati lautan kegelapan. Melewati lautan ais. Kemudian melewati lautan embun. Lautan-lautan itu panjangnya masing-masing 1000 tahun perjalanan. 1000 tahun perjalanan. Kemudian mereka menembus hijab. Satu hijab yang terpasang di antara arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hijab-hijab itu terdapat 80,000 kemah yang mempunyai beberapa balkon. Balkon ni apa? Maknanya balkoni lah. Kan? Anjung lah macam tu. Dan masing-masing kemah ada 80,000 anjung. Kemudian mereka semua bertahlil kepada Allah Ta'ala. Di situ terdapat dia malaikat-malaikat. Dan bertahlil Allah Ta'ala, bertasbih dan menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian akhirnya, lalu ruh tadi dibawa, disembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika itulah ada panggilan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan padanya, siapakah roh ini yang kamu bawa ini? Maka itulah roh si Fulan bin si Fulan. Lalu Allah Ta'ala pun sebut, dekatkan dia kepadaku. Inilah sebaik-baik hamba di kalangan hamba-Ku. Macam tu. Itulah lebih kurang kisah dia dengan roh yang baik. So bagaimana pula roh yang jahat? Okey, kalau roh yang jahat pula disebut dalam kitab ni, Imam Qurtubi ni. Kalau roh orang jahat pula akan dicabut secara paksaan. Kalau roh orang jahat dicabut secara paksaan. Oleh kerana itu mukanya seketika berubah seperti orang yang memakan buah labu yang sangat pahit. Sementara malaikat pun berkata, hai jiwa yang buruk, hai jiwa yang busuk, keluarlah. Maka berteriaklah si kafir itu sekeras-kerasnya, lebih keras teriakannya daripada teriakan keldai. Teriakan keldai. Itu kalau roh yang jahat lah. Digentaplah macam tu. Kau sebut dalam riwayat lain pula menyatakan bahawa kan malaikat yang menarik roh itu dia ada satu batang besi penyangkut lah. Batang besi penyangkut yang digunakan untuk menyangkut roh itu yang terdapat dalam jasad. Seolah diperbagaikan seperti dia punya sakit tu kan, sakit itu seolahnya seperti batang besi itu kalau panas dimasukkan dalam kapas. Timunan kapas, kemudian ditarik kapas tersebutlah, tarik batang besi itu. Sudah tentu akan melekatlah kapas-kapas yang terdapat pada batang besi. Itulah ibaratnya. Ibaratnya berkenaan gambaranlah berkenaan roh yang jahat yang ditarik oleh malaikat tadi. Baik, kemudian tuan-tuan, dan apabila Azrail telah mencabut, lalu diserahkan nyawa tadi, si kafir tadi kepada malaikat Zabaniyah yang berwajah buruk, berbaju hitam dan bau busuk. Di tangan mereka itu tuan-tuan ada kain kasar daripada rambut.
mereka membungkus nyawa tu dalamnya. Lalu berubahlah menjadi susuk manusia seukuran belalang. Susuk manusia seukuran belalang. Kecil tubuhnya lah. Macam tu. Saiz dia kecil. Berbanding dengan tadi, saiznya besar. Seperti sebatang pohon kurma kan. Macam itulah. Baik, kemudian padahal orang kafir itu sebenarnya lebih besar tubuhnya daripada orang beriman di akhirat besok. Maksudnya besar tubuhnya di akhirat, sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis yang saya menyatakan bahawa gigi geraham orang kafir di neraka itu adalah sebesar bukit Uhud. Sebesar bukit Uhud, gigi geraham sajalah. Gigi saja, belum batang tubuh. Semana saiz badan manusia kafir ini saiznya lagi besar lah. Supaya mereka senang ditimpa azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan saiz yang kecil. Selanjutnya nyawa kafir itu dibawa naik ke langit yang terendah. Lalu bila sampai pada langit yang terendah tuan-tuan, maka malaikat penjaga pintu pun bertanya, siapa kamu? Maka malaikat yang ditugaskan bawa roh tadi namanya Dakyail. Nama malaikat tu Dakyail. Dakyail ini ialah ketua malaikat yang memimpin para malaikat Zabaniyah yang membawa roh yang jahat. Roh yang kafir, yang ahli maksiat dan sebagainya, untuk dibawa ke langit. Macam tu. Kemudian ditanya lagi, siapakah yang kamu bawa? Maka dia kata, inilah roh si Fulan bin si Fulan. Maka disebutlah namanya dengan nama yang paling jelek, paling buruk ketika hidup dalam dunia dulu. Disebutlah nama yang paling buruk ketika hidup dalam dunia. Dan nama yang paling dibenci ketika dia hidup dalam dunia dahulu. Kemudian malaikat yang menjaga pintu langit berkata, tiada ucapan selamat datang baginya dan tiada ucapan ahlan wa salam. Tak ada ucapan apa-apa lah. Macam tu. Semua bongi tengok kan. Masa muncung masing-masing lah. Tengok roh tadilah. Di bawah. Sebagaimana disebut Allah Ta'ala Al-Quran, sesekali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk ke dalam syurga. Kemudian Dakyail mendengar perkataan tersebut, lalu dibuang nyawa daripada tangannya. Mana tak dapat melepasi langit. Tak dapat melepasi langit. Jadi malaikat yang membawa roh tadi kan membuang nyawa tadi. Roh tadi daripada tangan dia. Begitulah yang kiranya sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia ada ayat berkenaan dengan perkara ini. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj. Wa man yusyrik billah faka'annama kharraka minas sama' fatahtafu'u tayru aw tahwi bihi rih fi makanin sahikin. Barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka adalah dia seolah-olah jatuh daripada langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ke tempat yang jauh. Jadi ketika nyawa tu sampai ke bumi, maka malaikat Zabaniyah segera menangkapnya. Segera menangkap roh tadi. Lalu dibawa ke Sijin. Ada riwayat menyatakan Sijin ni neraka lah. Satu tempat neraka. Untuk mengazab roh-roh yang jahat. Ada riwayat menyatakan bahawa satu batu besar. Satu batu yang besar yang mana menjadi tempat kembali roh-roh yang jahat. Adapun roh-roh orang Nasrani dan Yahudi, mereka ditolak daripada kursi lalu dikembalikan ke kuburan mereka lah. Mereka ditolak daripada kursi ketika sampai ke kursi Arash kan, lalu dikembalikan ke kuburan mereka. Ini apabila mereka masih mengikuti syariat masing-masing. Kerana dengan mengikuti syariat berarti nyawa mereka sempat menyaksikan pemandian maupun penguburan jasad mereka sendiri. Mereka sempat tengoklah. Sampai ke kursi itu dikembalikan semula ke bumi untuk dia melihat akan tempat dia. Tempat dia dimandikan, di mana dia dimandikan, siapa yang memandikan jasad dia. Sedangkan orang musyrik, mereka sama sekali tidak dapat menyaksikan peristiwa tersebut kerana dia telah dijatuhkan. Orang musyrik dia tak nampak siapa yang memandikan jasad dia.
Siapa yang mandikan akan tubuh badan dia. Dia tak nampak sebab dia tidak beriman pada Allah. Adapun orang munafik, dia seperti yang kedua juga. Yang ini ditolak dalam keadaan dimurkai dan diusir. Lalu dikembalikan lubang kubur dia. Mana dia pun tak dapat melihatkan lah. Melihat ketika dia jasadnya dimandikan, siapa mandikan, dia hanya dikembalikan ketika dah masuk dalam kubur. Macam tu. Kemudian, sedangkan orang yang beriman, yang lalai kepada Allah, mereka pula berbeza-beza nasib, tuan-tuan. Di antara mereka ada yang ditolak justru oleh solat yang telah dilakukan dia. Sebabkan kerana dia melalaikan solat dan tidak menunaikan dengan sempurna, adalah seperti halnya pencuri. Seperti halnya mencuri dalam solat. Mana ada mereka yang ditolak amalan mereka justru oleh solat yang telah dilakukan kerana dia melalaikan solat dan tidak akan menunaikan dengan sempurna. Di waktu itulah tentang solatnya dilipat seperti kain yang usang. Dia kata. Waktulah lipat kain dia punya amalan solat itu dilipat seperti kain yang usang. Lalu dihentam ke wajah dia. Lalu dipukul ke wajahnya orang yang solat, yang melalaikan solat lah. Sesudah itu, solat itu sendiri naik seraya berkata, semoga Allah Ta'ala menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan diriku. Telah menyia-nyiakan akan diriku. Ada pula yang ditolak oleh zakatnya sendiri. Kerana dia berzakat hanya kerana dia ingin dikatakan, si fulan ini suka berzakat. Si fulan ini suka bersedekah. Ataupun barangkali menyalurkannya kepada para wanita. Dan ini memang pernah kita lihat. Sungguh Allah Ta'ala melindungi kita daripada nasib yang menimpanya. Ada yang suka menyalurkan pada golongan wanita saja. Lelaki, dia tak nak menyalurkan. Dia tak nak sampaikan. Walaupun lelaki susah. Sebab ada juga lelaki susah. Bukan semua lelaki senang kan. Tapi dia lebih memilih golongan wanita. Kenapa situ? Wallah alam lah, tak sebutkan dalam hadis ni secara terperinci. Dan ada ditolak oleh puasanya. Kerana hanya berpuasa daripada makan sahaja. Dan tidak berpuasa daripada segi perkataan. Yang ini perkataan keji dan muka, maka masih dibuat lagi. Sedangkan dia berpuasa. Mata dia, telinga, tangan, semua tidak dijaga. Ada yang ditolak disebabkan oleh hajinya. Kerana dia berhaji hanya supaya dikatakan si fulan tu rajin berhaji. Dan dia berhaji dengan hati yang kotor. Sumber yang haram dan sebagainya. Dan dia menunjuk ketika menunaikan haji. Dan ada pula ditolak kerana kedurhakaannya. Atau kerana amal-amal kebajikan yang lain. Dan hanya diketahui oleh para ulama mengerti tentang rahsia-rahsia tersebut sahajalah. Itulah tuan-tuan, lebih kuranglah bagaimana keadaan tadi tentang perbezaan antara ruh yang baik dengan ruh yang jahat. Dalam kitab Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umul Akhirah. Kitab dia ada yang tebal, ada yang nipis. Ada yang mukhtasar, ada yang diringkaskan. Ada kitab, ada yang diambil hadiah di sahih saja. Ada yang ulama-ulama susun diambil yang sahih saja. Yang dhaif dia tak ambil. Cuma yang asal dia campur-campur. Kitab Tazkirah bi Awal Mauta ni, Umur Akhirah ni, dia dalam tu bercampur-campur. Ada sahih, ada dhaif, ada kan. Jadi ada ulama yang mengasingkan ambil yang sahih saja. Yang dhaif dia tak ambil. Kalau yang macam ni ada campur. Sahih ada, dhaif ada dan sebagainya. Baik. Kemudian kita kembali pada perbincangan tadi. Maknanya keadaan ruh mukmin dan orang yang kafir. Jadi kesimpulan di belakang itu, keadaan roh selepas mati menjadi tanda terawan nasib seseorang. Sama ada ditempatkan ke syurga ataupun ke dalam neraka. Nampak? Jadi keadaan roh si mati itu, kan dia macam dah satu petanda lah. Petanda macam mana keadaan orang ni. Sama ada syurga ke neraka. Kemudian alam barzah merupakan tempoh penempatan roh-roh manusia.
selepas meninggalkan alam dunia dan sebelum berpindah ke alam akhirat. Transit lah tu. Betul tak? Transit dulu, parking dulu sebelum kita akan berpindah ke alam akhirat. Di alam akhirat besok lagi lama lah. Alam kubur pun lama. Alam kubur lama. Betul tak? Besok akhirat besok lagi lama pula. Wallahualam, tak tahu macam mana keadaan ni kan. Macam tu. Bayangkanlah tuan-tuan, orang telah meninggal dunia semenjak daripada Nabi Adam AS sampai sekarang masih di alam ruh. Macam tu. Kalau dia ruh yang baik, alhamdulillah dah, sonok dah. Semenjak daripada Nabi Adam sampai sekarang, para Nabi Rasul yang sebelum-sebelum ni kan, kalau dia mati masa tu, kalau dia ahli syurga, memang sonok lah. Kalau macam tu tak payah ada hari kebangkitan pun tak apa, dia kata Tuhan. Sebab apa, kat dalam kubur pun dah sonok kan. Sementara ahli neraka pula, orang-orang kafir, orang maksiat dan sebagainya, kan mereka kalau boleh mereka nak supaya kiamat ni cepat sikit. Kiamat ni boleh cepat sikit kan. Tak tahan dah duduk dalam kubur ni lama-lama ni. Tapi dia tak tahu sampai sekarang pun kiamat tak berlaku lagi. Tahu tak? Tak tahu bilanya berlaku kiamat. Selagi mana tidak ada tanda-tanda besar kiamat, selagi itu kalau ikut pada kata Nabi, tak akan berlaku kiamat. Yang ada tanda-tanda kecil kiamat banyak. Yang kita tunggu ni tanda-tanda besar. Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, kemudian Nabi Isa turun membunuh Dajjal, kemudian Ya'juj Ma'juj. Banyaklah kan. Ada 10 tanda-tanda besar kiamat tu. Kita masih menunggu tanda tersebutlah. Baik. Kemudian kita lihat bab yang ke-6. Kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Pesanan Nabi supaya mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Riwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'araftu fi wajhihi an qad hadarahu syai'un fatawadda'a. Fa'araftu fi wajhihi an qad hadarahu syai'un fatawadda'a wa ma kallama ahadan. Summa haraja. Falasiktu bi hujrati asma'u ma yaqulu faqa'ada 'alal mimbar fahamidallah wa asna 'alaih summa qala ya ayuhan nas innallaha ta'ala yaqulu lakum muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'uni fala ujibakum wa tas'aluni fala u'tikum wa tastansiruni fala ansurukum fama zana 'alaihinna hatta nazala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terima daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa kata Aisyah? Dakhala alayya Nabi. Satu hari Nabi masuk kepadanya. Masuklah padaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'araftu fi wajhi, dan aku tahu pada wajahnya. An qad hadarahu syai'in, sesungguhnya telah hadir kepadanya sesuatu. Jadi Aisyah kan tengok pada wajah Nabi, daripada tengok wajah Nabi ni dia tahulah. Jadi kemungkinan besar Nabi telah menerima sesuatu wahyu lah. Mungkin sesuatu wahyu telah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun wahyu telah turun pada Nabi. Melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawada'a, lalu kemudian Nabi pun berwuduk. Wa ma kallama ahadan, dan Nabi tidak bercakap dengan seseorang pun. Nabi diam je. Nabi diam. Summa kharaja, kemudian Nabi keluar. Nabi keluar daripada rumah Nabi. Palakistu bi hujrati. Lalu saya bersandar di hujrah bagi mendengar apa yang baginda akan sabdakan.
Falakistu bi hujrah. Lalu aku bersandar ke hujrah. Hujrah ni apa? Dinding kan? Dinding yang bentuk melengkung tu kata silap kan? Kan? Dinding yang bentuk melengkung yang dapat di depan Kaabah. Yang terdapat di depan Kaabah tu kan? Hujrah. Jadi Aisyah bersandar ke situ. Aisyah dengar situ untuk dengar Nabi bersabda. Okay? Asma'a ma yaqul. Kenapa aku nak dengar Nabi berkata? Apa yang Nabi nak sebut ni? Faqa'ada mimbar. Lalu baginda Rasulullah pun duduk di atas mimbar. Fahamidallah. Lalu Nabi pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa asna alaihi, dan bersyukur kepada Allah. Asal mana asna ni pun boleh kita terjemahkan dengan memuji jugalah. Hamidah dan asna lebih kurang samalah. Memuji kan, memuja Allah Taala. Summa qala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha ta'ala yaqul lakum, sehingga Allah Taala telah berkata bagi kamu, muru bil ma'ruf. Muru bil ma'ruf. Perintah oleh kamu dengan perkara ma'ruf. Wahai manusia, innallaha ta'ala yaqul lakum, sesungguhnya Allah Taala telah berfirman kepada kamu, muru bil ma'ruf. Perintahlah semua orang buat perkara ma'ruf. Wanhau 'anil munkar, dan perintahlah mereka supaya cegah daripada benda mungkar. Ajaklah semua orang buat perkara makruf dan ajaklah semua orang cegah mungkar. Kan? Wanhau 'anil munkar. Kenapa? Sebelum bila? Qabla an tad'unani fala ujibalakum. Sebelum bahawa mereka itu kan memohon kepadaku, menyeru kepadaku, fala ujibalakum, dan aku tidak memperkenankan permohonan dia. Qabla an tad'unani, sebelum bahawa mereka berdoa kepadaku, fala ujibalakum, sedangkan aku tidak memperkenankan doa dia. Wa tas'aluni, dan mereka meminta padaku, fala u'tikum, maka tiada aku beri pemberian permintaan mereka. Watas tansuruni, dan mereka memohon pertolongan kepadaku, fala ansurukum, maka masa itu aku tidak akan membantu kamu lagi. Famazada alaihim, dan baginda tidak berucap lebih daripada itu kan, hatta nazala, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam turun. Sehingga baginda sallallahu pun turun daripada mimbar. Itulah orang kata ucapan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Aisyah dan juga para sahabat yang lain lah. Jadi kemungkinan besar ada sahabat-sahabat lain yang mendengar berkenaan dengan hadis kursi inilah. Semana Nabi menerima sesuatu daripada Allah. Kemudian Nabi kumpulkan para sahabat. Nabi pun berpidato depan sahabat dan Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, sungguh Allah Ta'ala telah berkata pada kamu, perintah oleh kamu dengan perkara ma'ruf, cegah mungkar, sebelum bahawa mereka itu berdoa kepadaku, aku tak memperkenankan doa itu lagi. Bila dah sampai tu, masa tu, kalau dah sampai pada tahap itu, tak gunalah kamu berdoa padaku, kata Allah. Kan? Sebab apa? Sebab kamu tak nak lagi buat perkara ma'ruf dan tak nak lagi cegah kemungkaran. Bila kamu tak nak buat perkara ma'ruf, kerja muka, jadi tak guna kalau kamu berdoa padaku, kata Allah. Aku tak akan memperkenankan doa kamu. Dan tak guna kamu meminta sesuatu padaku. Fala u'tikum, masa itu aku tak terima lagi segala permintaan kamu. Watan tansuruni, dan kamu minta bantuan pertolongan padaku, masa itu aku tak nak tolong lagi dah. Sebab apa? Kamu dah menyanyiakan. Kamu telah menyanyiakan peluang untuk mengajak perkara ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Kamu duduk diam macam tu je lah, tak cakap apa-apa. Jadi kemungkaran bermarajalela. Kan? Kemungkaran bermarajalela. Perkara ma'ruf tak nak dibuat. Macam tu. Jadi Nabi kata, pamazada alaihinna hatta nazala. Tiada Nabi sebut lagi lebih pada itu, sehinggalah Nabi turun.
Mana tazkirah ringkas je. Tazkirahnya ringkas, pernyataan ringkas. Tapi mendalamlah makna dia. Macam tu. Jadi apakah kesimpulan daripada hadis ni? Muka surat 84. Galakkan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarga dan juga dalam masyarakat. Galakkan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarga dan masyarakat. Yang kedua, tidak menjalankannya boleh menjadi sebab doa yang tidak mustajab dan permohonan yang tidak dikabulkan. Nampak? Kita tak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar akan menyebabkan doa kita tidak makbul. Itulah. Doa kita tidak makbul lagi. Permohonan kita tak diterima lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penat dia kita berdoa kepada Allah, sedangkan doa kita Allah Taala tidak terima lagi. Sebab apa? Kita meninggalkan perkara tadilah, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Rasulullah SAW ialah contoh terbaik yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Macam itulah. Faham kan? Baik. So insya-Allah. Dah. Okey, saya rasakan sekadar itulah perbincangan kita malam ni. 2 diskusi. Okey, mudah-mudahan dengan hadis ini insya-Allah akan dapat memberikan kesedaran pada kita dan galakan kita untuk melakukan perkara yang terbaik insya-Allah ke depan kita. Allah alam. Kalau ada persoalan ada tak? Tanya ada. Kapet dah lawa dah. Dah cantik dah. Allah. Bagus. Kapet baru ah? Semua baru. Oh, kapet sama. Cat jelah. Okey, habis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma yassir lana umurana wa zid qulubana wa abdina wassalamati wa afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa alamat taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka waftah lana futuhal arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma jangan hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.